Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, tak silap saya dah jumpa dalam 3 sesi atau itu. Sesi pertama itu kita bincang hikmah yang pertama. Sesi kedua kita bercakap mengenai berkat, kalau masih ingat kan. Hari itu saya sebut apa yang dimaksudkan dengan berkat, di mana berkat bermaksud hasil usaha seseorang untuk memberi nilai tambah kepada rezekinya dengan mengambil kira Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian untuk dapat berkat, seseorang itu harus melakukan 6 perkara. Pertama, mesti berdoa kepada Allah SWT. Yang kedua, betulkan persepsi tentang nikmat-nikmat Allah. Yang ketiga, mesti buat dengan bersungguh-sungguh dengan mendapat nasihat dari pakar. Yang keempat, jangan langgar peraturan. Yang kelima, berkongsi. Dan yang keenamnya, jangan menzalimi orang. Itu pada kuliah yang terakhir. Adapun kuliah pagi ini kita hikmah yang kedua. Hikmah kedua kita ini seperti mana yang ada dalam nota yang saya beri itu. Hikmahnya berbunyi, iradatuka tajrida iqamatillahi iyyaka fil asbabi minasyahwatil khafiyah wa iradatukal asbaba ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajridi inhitatun anil himmatil illiyah. Kata Tuan Syekh, keinginan untuk bertajrid sedangkan Allah menempatkan kamu pada dunia asbab adalah termasuk dalam keinginan syahwat yang tersembunyi. Sebaliknya, keinginan kamu untuk berada dalam dunia asbab sedangkan Allah menempatkan kamu dalam suasana tajrid, bererti kamu jatuh dari kedudukan yang tinggi, yang mulia. Sahabat-sahabat, maksudnya begini ya, Tuan Syekh kita nak beritahu. Maksudnya, kata dia dalam hidup kita ni, Allah Ta'ala dia buat kita ni dhaif, lemah. Bila dia buat kita lemah, maka adalah zalim ataupun adalah tidak betul bila Allah SWT berinteraksi dengan kita seperti mana kita tu kuat. Jadi oleh kerana dia yang buat kita lemah, maka interaksinya mestilah interaksi dengan bentuk seorang tadi lemah. Jadi oleh kerana dia buat kita lemah, maka dia bagi kita peluang. Kita ada 24 jam satu hari. Dalam 24 jam itu, tuan-tuan, kita ada 2 perkara yang perlu kita selesaikan. Satu, dia panggil hubungan kita dengan dia, iaitu dengan Allah. Satu lagi, hubungan kita dengan makhluk tadi. Jadi seorang Muslim atau seorang mukmin itu tidak dianggap seorang mukmin yang baik kalau dia gagal dalam 2 benda tadi. Kalau sahabat-sahabat tengok dalam Al-Quran, Quran sebut mula-mula sekali dia kata wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku buat manusia tu antara sebabnya ialah untuk menjadi hamba aku. Dalam ayat yang lain, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku buat manusia tu jadi khalifah. Jadi berarti manusia yang baik ialah manusia yang berfungsi dalam 2 fungsi. Dia jadi hamba Allah dan dalam waktu yang sama juga dia berbakti kepada kehidupan ini. Jadi oleh kerana kita perlu jadi hamba Allah dan kita juga perlu berbakti kepada manusia dalam kehidupan ini, maka manusia tadi kalau dia buat 24 jam tu dia dengan Allah je, maka tu tak baik. 24 jam dia dengan dunia je pun tak baik. Jadi dia tak boleh ambil salah satu, dia mesti ambil kedua-duanya sekali. Jadi kedua-duanya sekali dia tak boleh ambil serentak. Dia tak boleh masa berzikir tarik surat. Kan?
Ataupun kalau jadi technician, dia beki lampu, masa tu juga nak habiskan zikir subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar. Nanti wayar hijau pergi bubur dekat tempat lain, dia terbakar. Maksudnya kalau orang daripada mak-mak komputer, dia tak boleh pasang firewall, waktu yang sama juga nak baca Quran, dia tak boleh lah. Okey tuan-tuan, jadi supaya manusia tadi dapat buat dua benda tadi sempurna, maka Allah Ta'ala bagi masa. Dan Allah Ta'ala bila dia minta masa untuk kita, dia tahu kita perlu banyak masa untuk dunia, maka dia beritahu dekat kita, dia nak sikit je masa untuk kita dengan dia. Cuba sahabat-sahabat dengar ayat Quran. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyyi yuriduna wajha. Allah Ta'ala kata begitu, sabar-sabarkanlah diri kamu untuk duduk seketika dengan Allah pada waktu pagi sekejap, pada waktu petang sekejap. Maksudnya Allah Ta'ala yang dia buat kita ni dengan segala prasarana yang dia beri dekat kita, dia minta dengan kita dalam sehari itu paling lama dia minta dengan kita 1 jam setengah je. Dia bagi kat kita 24 jam. Dia minta dengan kita 1 jam setengah, iaitu saya tak tahulah, mungkin sahabat sembahyang lama kot. Saya rasa saya sembahyang 15 minit. Itu pun dah wirid dah tu. Assalamualaikum. Baca pun lam yakuni dah tu. Tidak kul wallah je. 15 minit pun dah sudah wirid. Mungkin ada sahabat yang ikut tarikat Naqsyabandiyah apa wirid setengah jam, saya tak tahu. Biasanya pun rata sembahyang 15 minit. Jadi kalau 15 minit sembahyang, 5 kali sembahyang baru sejam 15 minit. Campurlah sikit-sikit baca Quran, ambil air sembahyang. Jadi berarti satu hari kita hanya perlu sejam setengah. 22 jam setengah tu Allah suruh kita cari dunia. Carilah. Jadi kata orang tasawuf, bila kita dah faham begitu, maka bila sampai masa 1 jam setengah dalam sehari itu, kita masih duk ingat dunia lagi, maka sah dia kata tolong orang tu. Sebabnya dia bagi kita 24 jam. Betul kan? Dia bagi kita 24 jam. Dia minta sejam setengah je. Kamu jangan fikir benda lain, kamu fikir pasal Allah. 1 jam setengah. Jadi bila kita diminta supaya berfikir hanya untuk Allah dalam masa 1 jam setengah, dan dia bagi kita 22 jam setengah untuk fikir pasal dunia, saya rasa itu cukup adil bagi Allah SWT untuk meminta kita begitu. Contohnya macam ni lah ya. Universiti Melaya gaji kita setahun 350 hari. Kan dia gaji, tak ada hari yang dia tak gaji. Dia gaji semua. Cuma masa audit dia minta duduk pejabat jangan tinggal selama 20 hari je. Masa tu pun kita tak ada. Maka kalau kena tindakan disiplin, jangan marah lah. Sebab hari lain pergilah, nak pergi bank ke, nak pergi apa. Masa audit ni kau duduklah sekejap. Bulan sebelah nanti duduk sekali lagi sebab audit sendiri pula. Betul kan? Bukan audit 360 hari. Dia audit sekejap je. Jadi begitulah maksudnya, kata orang tasawuf, kita hidup di dunia ini, kita ada dua keadaan. Satu dia panggil tajrid. Ya? Jadi kat istilah tadi sebut, iradatu kat tajrid. Tajrid itu maksudnya kita berada dalam satu masa di mana pada masa itu kita lupakan dunia. Kita kosongkan dunia. Kita fokus untuk Allah. Ada satu masa lagi dia panggil asbab. Asbab tu maksudnya kita bergelumang dengan dunia. Sebab dunia ini dipanggil dalam istilah tasawufnya darul asbab. Tempat yang berkait dengan sebab akibat. Kan kita duduk di dunia ini, nak dapat anak kena kahwin, ada sebab. Dia tak ada tiba-tiba buci begitu. Yang berlakunya hanya Maryam seorang je. Yang lain mesti ada kahwin. Kita nak naik pangkat pensyarah kena tulis ISI. Dia tak ada tiba-tiba naik gitu ya kan. Jadi dia dipanggil darul asbab. Jadi orang tasawuf kata kita hidup dalam seharian ni ataupun dalam hidup semua tu, kita tak lari daripada dua keadaan. Satu tajrid, satu asbab. Tajrid itu maksudnya kita duduk dengan Allah. Asbab tu kita duduk dengan dunia kita lah. Jadi kata orang tasawuf,
Bila Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita ruang untuk bertajrid, iaitu ruang untuk kita duduk dengan Allah, masa tu kita tak nak fikir lagi pasal Allah. Kita masih nak update kita punya notification Facebook lagi. Ya, misalnya sepatutnya kita pergi semayang tu, kita off lah kita punya telefon canggih tu, jangan bawa. Tapi kita bawa juga. Lepas semayang tu, sepatutnya subhanallah alhamdulillah, sepatutnya wirid tak, kita buka Facebook kita, saya sudah salat, anda bagaimana? Oh, nak update lagi. Tunggulah dulu. Itu kan maksudnya masa tu, masa lupa sekejap Facebook tu. Duduk dengan Allah. Puan-puan, kita ambil contoh mudah lah ya. Kita bila semua dah ada rumah tangga, suami kita ni, termasuk saya dan juga suami ya, suami kita ni masa dia ngorak kita dulu, bukan main dia jadi pendengar yang baik. Betul kan? Dia dengar, dia tengok mata kita, bibir kita, betul kan? Masa ngorak tu, bila dah kahwin tuan-tuan, bila kita cakap sikit dia kata tak sudah lagi. Betul kan? Tak sudah lagi. Lepas tu tangan dia sibuk main Samsung Notepad tu. Papa rasa apa? Dah lah beli pakai duit aku. Betul kan? Papa rasa apa dekat-dekat orang tu? Mesti kita marah, betul kan? Jadi Papa fikir begitulah juga dengan Allah. Allah bagi dekat kita 24 jam. Dia hanya minta 1 jam setengah. Banyak sangat ke dalam 24 jam kau hidup tu, aku minta 1 jam setengah. Dan 1 jam setengah itu pun Allah Ta'ala bila dia minta dengan kita, dia tak minta direct 1 jam setengah. Dia bagi 5. Jadi bila dia bagi 5 sahabat-sahabat, maka setidak-tidaknya masa kita duduk dengan dia tu, kita putus sungguh dengan manusia. Tutup telefon, tutup semua. Kita nak duduk dengan dia je. Macam suami kita lah, bila dia sibuk tak apa tuan-tuan, tapi bila dia duduk dengan kita, jangan fikir orang lain lagi. Betul kan? Awak sibuk-sibuk, saya tahulah awak nak cari rezeki untuk kami senang. Tapi dah balik rumah pukul 10 malam, sebelum tidur tu, janganlah lagi telefon. Tengok muka saya. Saya dah pakai baju kelawan. Yang hari-hari tu tak apalah nak buat macam mana. Jadi mesti orang yang tunggu tu dia akan terkilat. Jadi Allah SWT pun dia kata dia bagi kat kita 24 jam. Kemudian dalam masa sejam setengah dalam satu hari itu dia minta 5 kali kita duduk dengan dia. Maka 5 kali itu duduk elok-elok lah. Maka sebab itu perempuan adalah tidak sopan orang yang pergi sembahyang bawa telefon dan bunyi pula dering tengah sembahyang. Tak sopan sangat. Saya tak kata berdosa sebab saya bukan pensyarah fiqh usul. Tapi saya nak sebut tak sopan sangat. Kenapa awak bawa telefon? Tuan-tuan, kita pernah hidup dalam satu dekad yang begitu lama, telefon hanya duduk kat pejabat ataupun rumah. Boleh hidup apa? Boleh hidup apa? Letak je telefon dekat meja, kunci elok-elok, pergi sembahyang, duduk dengan Allah 15 minit. Tak saya cakap. Sudah tu, pergilah. Jadi sebab itu tuan-tuan, orang tasawuf kata kalau kita boleh buat macam tu dia dah kira selangkah yang baik menuju pada Allah. Saya tak minta, kata orang tasawuf, aku tak minta 24 jam kamu duduk dengan Allah. Nanti kau belim Allah, aku nak makan apa lah macam-macam. Okey, minta 1 jam setengah dibagi dengan 5. Dalam 20 minit, 1 kali semayang duduk dengan Allah. Lepas semayang, astagfirullahalazim. Sudah tu, dah buang-buang kain kelekung apa, sambunglah kerja. Jadi masa tu. Cuma yang jadi masalahnya kita ni, kita banyak auta. Okey, apa auta yang berlaku? Iaitu kita beritahu dekat bos, kita nak semayang. Sebenarnya bukan nak semayang pun, kita bumperkan semayang itu untuk menghalalkan kemalasan kita. Kita bercakap dekat bos. Bos ni tak dengar kau ceramah Ustaz Faisal. 20 minit sekali semayang perlu untuk Allah. Jadi bos kita pun mendengar juga, dia pun izinlah. Kita masuk bilik semayang 20 minit, kita semayang 5 minit, 15 minit kita tidur. Celaka sungguh ya. Dia bumperkan agama tu. Agama tu tak salah, tapi dia manipulate ruang yang diberi. Dan memang banyak berlaku begitu. Kalau perempuan pergi ke masjid, tak boleh sebutlah masjid sebab ada rekod, nanti orang akan ambil pula. Saya pergi banyak masjid di Kuala Lumpur. Bila dia kerja pukul 1 dia rehat, betul kan? Pukul 1 dia rehat.
Oleh kerana kerajaan kita bagi cuti pukul 1 sampai pukul 2, di mana dalam pukul 1 sampai pukul 2 tu ada 60 minit. 60 minit tu boleh makan, boleh solat, boleh kan? Maksudnya selesai itu. Tapi dia tak buat semua benda tu dalam 1 jam tu. Dia borak dan jual kain untuk bayar kali. Kan? Dia borak je. Masuk je pukul 2, bila dah kerja, dia baru nak pergi tandas sembahyang. Lepas tu bos tanya, kenapa nak pergi ke mana? Nak pergi sembahyang. Kenapa pergi sembahyang maksudnya? Ni tak nak kat Islam kan? Oh, dia kata tak nak Islam pula. Yang orang bagi sejam tu, apa yang bagi sejam tu? Itu sering berlaku pada orang yang putar alam. Orang bagi untuk dia sembahyang, dia tak sembahyang. Tapi bila masa kerja, masa itulah kita ingin menghampirkan diri kepada Allah. Habisnya sejam tu, kau buat apa yang sejam tu? Kau buat apa sejam tu? Itu sering berlaku tuan-tuan pada si auta yang ada di keliling ini. Kadang-kadang yang menyedihkan, yang bercakap begitu pakai ketayang. Masa sudah diberi, lepas tu dia blame lah. Oh, ni majikan tak nak Islam ni, tak bagi kita orang sembahyang. Bukan tak bagi, dia dah bagi pukul 1 sampai pukul 2. Isilah untuk semayang, isilah untuk makan dan sebagainya. Saya tak pernah pergilah ke negara barat. Tapi saya dengar kawan duduk kat barat, Ustaz Mustafa yang tengah saya bertika apa semua tu. Dia orang kata Mak Saleh makan tengah hari 5 minit je. Kita je pergi dekat Rosita, apa punya nak balik pulau ikan bakar tu yang tak sempat tu. Jadi nak sebut je tuan-tuan, kita jangan buat alasan dekat orang. Allah dah bagi, majikan dah bagi, kerajaan dah bagi, maka isilah. Yang lebih itu begitu. Itu contoh yang pertama. Contoh ya. Ini cerita masa saya duduk di negara Langkasuka dululah di Malaysia, baik ya. Okey, contoh yang kedua juga berlaku di negara Langkasuka. Iaitu bila mari je bulan Ramadan. Wah, orang perempuan di negara Langkasuka memang rajin baca Quran bulan Ramadan. Sebab fadilat khatam Quran tu besar. Tapi sayang dia baca Quran masa berjabat. Dia tu duduk dekat kaunter, dia baca Quran. Lepas tu bila student ijazah tinggi mari nak isi borang, dia pun sibuk baca. Student tu tiga, ini di Universiti Langkasuka ya, tidak di Universiti Melaya ni ya. Tu dia baca Quran. Itu kan. Lepas tu student tu loceng. Dia punya link. Tak nampak kan dia baca Quran. Baca Quran. Oh, hebat dia baca Quran. Sedangkan tak ada siapa bayar gaji dia untuk baca Quran. Orang bayar gaji dia ambil student punya borang tu. Tapi majikan pun dia tak adalah zalim sangat. Majikan tu bagi pukul 4.30 balik awal. Di negara Langkasuka lah. Jadi bila dia bagi 4.30 balik awal tu sebenarnya untuk pergi baca Quran, tapi dia pergi round bazar Ramadan sampai maghrib. Bazar Ramadan Shah Alam Seksyen 17, Bazar Ramadan Bangsa. Masa orang bagi untuk ibadat, dia perhabis untuk dunia. Masa orang suruh kerja, dia ibadat. Itu yang putar alam tu tuan-tuan. Maka sebab itu tak betul tuan-tuan nak tunjuk warak. Saya warak ni tengok. Pukul 10 sampai pukul 11 pagi saya tutup kaunter nak baca Quran. Hai, macam mana awak tutup? Awak tidak dibayar gaji untuk baca Quran. Tapi awak sudah diberi masa untuk baca Quran. Kita nak baca Quran 4.30. Dah kerajaan bagi cuti ataupun majikan dah bagi cuti. Kita balik pun jam juga. Maka baca Quran. Baca Quran. Tak payah beli bazar Ramadan tuan-tuan. Saya pun heran. Bazar Ramadan macam mana kita puasa? Puasa tujuan menjimatkan perbelanjaan. Tapi belanja bulan puasa lebih banyak daripada bulan lain. Itu yang konsep tak kena tu. Seolah-olah buka puasa balas dendam kerana sehari lapar. Jadi itu tu pula lah begitu ya. Maka sebab itu bila orang tasawuf kata ramai orang dia menggunakan agama untuk bumper dia punya kemalasan. Dianya malas. Jadi dia nak sorok macam mana malas dia jadi. Maka yang paling baik, perisai yang paling ampuh untuk tutup malasnya, guna nama agama. Wah, bila guna nama agama orang marah. Kenapa tak layan budak tu? Astaghfirullahalazim, mengganggu orang sedang membaca Al-Quranul Karim. Inilah tanda-tanda tak mahu kepada Islam. Bila pula orang bayar gaji suruh baca Qurannya? Quran pasal tadi. Sedangkan kalau kita nak baca Quran betul, bangun awal lepas sebelum subuh tu baca Quran. Tapi tak, malam tengok MasterChef, lewat tidur. Jadi semua tu bila diberi masa untuk beribadat, kita tak ibadat.
Bila dia beri masa untuk kerja, kita sibuk nak ibadat. Jadi benda-benda macam tu tuan-tuan, akhirnya orang lain yang menilai kita. Maka bila orang lain tegur, kita pun bumper ataupun cover lah kita punya silap tadi dengan nama agama. Maka agama tadi dipergunakan. Dan seronok mempergunakan agama ni, orang tak boleh petikai. Kalau orang petikai, orang tu pun takut. Yalah. Jadi sebenarnya kita yang jahatnya bukan menggunakan agama. Allah Ta'ala tu tidak zalim. Dia dah bagi-bagi lah. Dia dah bagi elok-elok. Kau buat apa yang aku suruh tu. Yang baki lagi, kau buatlah pula apa yang kau jadi. Okey, saya buat satu contoh lah tuan-tuan. Contoh. Misalnya tuan-tuan mula-mula masuk ke Universiti Melayu ni jadi kerani N17. Maka dia kerana tak confirm lagi, kena tenyih dah dekat kerani 27. Photostat lah, apalah. Okeylah, bila ditanya kenapa kurang beribadat kerana nak buat macam mana belum confirm lagi. Tak apa. Boleh dimaaf kerana ada alasan. Maka kita kerja rajin dengan ambil beberapa peperiksaan, maka naiklah 27. Kemudian buat rajin-rajin, kurang lagi ibadat sebab nak follow jawatan ni, sebab nak beli rumah dekat Semenyih lagi, nak tukar kereta Mirek lagi dan sebagainya. Akhir sekali dengan kegigihan dan peluang belajar yang diberi oleh Universiti Melayu, lepas kerja 30 tahun, kita dapatlah pencing dengan 48. Okey, dah pencing dengan 48, anak 3 orang, seorang duduk Jepun, seorang duduk Venezuela, seorang lagi duduk Nicaragua. Misalnya, nak kahwin Melaka, kita pun alhamdulillah sihat. Bila pencing, sepatutnya kotorlah yang masa muda dulu tak sempat nak baca Quran tu. Bila pencing, bacalah Quran. Oh, pencing nak niaga Zulia pula. Jadi kita akan tanya, kalau dulu awak tak sempat beribadat pada Allah, tak sempat itu kerana awak nak selesaikan hutang-hutang dunia. Okey, sekarang bila awak dah pencing, hutang dunia dah habis dah. Rumah dah habis bayar, kereta dah habis dah. Suami pun dah sakit, alhamdulillah tak payah layan sangat, tinggal pakai baju gitu je. Ataupun yang mati awal lagi bagus, pencing lagi boleh, yang ni pun boleh. Yang awak tak pergi masjid lagi, yang awak tak semayang lagi, yang itu kenapa? Agak itu kenapa? Maka sebab itu orang tasawuf kata, kalau awal itu kita ada alasan depan Allah. Misalnya Allah tanya, kenapa masa umur kamu 17 sampai umur kamu 60, kamu kurang beribadat pada aku? Ya Allah, hutang PTPTN, hutang tu. Ada juga jawapan. Tapi bila dah pencing, Allah bagi pencing besar. Sebab kerja 30 tahun dapat 3/4 pencing, betul tak? 25 tahun buat dapat setengah. 3/4. Lepas tu saham lagi, ASN, ASB, duit banyak. Sehat pula tu. Lepas tu bila orang ajak mari kelas, mari mengaji, anak jawab apa bila jumpa depan Allah? Allah tanya, awak tak main lagi? Tak jawab apa tuan-tuan? Kalau dulu tu okey. Dulu tu kan okey nak buat macam mana, sebab ada juga jawapan. Ada juga jawapan. Sekarang tak nak jawab apa. Kan Allah Ta'ala ni bila pergi kita duduk di akhirat nanti, Allah sebab itu dia tanya kita. Dia tidak menghukum kita berdasarkan rekod Rocky Atik. Sebab Rocky Atik tu dia hanya ambil gambar je. Dan gambar ni dia boleh dimanipulate. Betul kan? Macam gambar-gambar orang manipulate dekat Facebook tu lah. Dia ambil separuh ke sini, hehehehe, dan ke sini, hehehehe, macam-macam. Tanya orang PTM, dia tahulah kan. Jadi nak sebutnya gambar tu dia boleh dimanipulate. Jadi Allah Ta'ala dia adil dengan kita. Dia suruh Rocky Atik buat rekod macam 2 kamera ni, dia rekod. Balik akhirat dia tanya satu-satu. Dia tidak. Dan soalan di akhirat nanti soalan terbuka, bukan soalan tertutup. Soalan terbuka tu masa lepas dia tanya, dia bagi kita explain. Kalau tanya soalan tertutup, payah, betul kan? Macam kita nak marah kat suami kita, kata, betul tak abang buat? Betul ke tidak? Jawab. Soalan tertutup, betul ke tidak? Payah, mana jawab? Tapi Allah di akhirat nanti, dia tanya soalan terbuka. Bila dia tanya soalan terbuka, kita kena ada alasan. Jadi kalaulah kita masa muda tak sempat mari masjid, okey. Sebab itu saya tak kisah sangat orang muda tak mari masjid. Sebab dia banyak benda nak selesaikan. Anak tak habis lagi sekolah, itu ini. Tapi orang tua tak pergi masjid ni, saya tak tahu nak bagi alasan apa. Tak bagi alasan apa. Kalau kita tua dah pencing, lepas tu kita tak pergi masjid lagi, kita tanya, kenapa tak pergi masjid? Hak sakit
sibuk nak tukar tudung je, dia nak bergaya je, nak pergi Nicaragua lagi, nak pergi Gold Coast lagi. Pergilah Mekah pula bila dah tua, betul kan? Maksudnya setidak-tidaknya. Jadi sebab itu kata orang tasawuf, kalau kamu masa Allah Ta'ala letak kamu dalam dunia asbab, kamu jangan lari dalam dunia. Maksudnya bila Allah Ta'ala letak kamu dalam mood kerja, jangan nak menggatai, kononnya nak baca Quran lah. Misalnya tuan-tuan jadi technician, maka tuan-tuan pun masuklah bilik pensyarah. Tuan-tuan tengok pensyarah tu baca buku je. Tuan-tuan kata, cemburu lah pensyarah baca buku. Aku technician kena buat kerja. Jangan tuan-tuan pergi duduk baca buku juga. Technician dia kena kerja. Kerja pensyarah baca buku. Pensyarah jangan pula jual pasal malam mau biasa baca buku. Dia tak boleh. Dia ada kerja masing-masing. Jadi masa kita kerjalah. Dan jihad kita masa tu ialah kerja. Saya ada sikit masalah dengan satu jemaah Islam, iaitu tak apalah kita sebut dan kita terimalah kalau orang marah pun, iaitu dengan jemaah tabligh. Saya tidak mengatakan jemaah tabligh itu dia tak betul. Jemaah tabligh itu dia tak ada masalah. Yang ada masalah ialah orang yang memanipulasi jemaah tabligh. Jemaah tabligh itu ialah jemaah yang ajak orang mari sembahyang, ajak orang begitu. Itu okey. Tapi ramai orang-orang yang ikut jemaah tabligh untuk menggunakan jemaah tabligh menghalalkan kemalasannya. Dia tak kerja. Ya, di Universiti Melayu ramai dia profesor yang baik-baik ikut jemaah tabligh, Profesor Hashim Musa. Okey je. Dan dia tidak ikut keluar tabligh, melainkan dia menggunakan cuti tahunan dia yang ada 30 hari. Dia kata okey, tak ada siapa nak. Tapi yang jadi masalah, ramai orang yang miskin, dia tak kerja, lepas tu dia keluar tabligh. Bini ramai. Bini ada 2. Kerja tak. Lepas tu orang tanya kenapa? In tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kamu tolong Allah, maka Allah akan tolong kamu. Jadi apa makna tolong Allah? Kita keluar ialah anak bini, Allah akan bagi makan. Tuan-tuan begitu mana boleh? Bila kamu tak ada duit, kamu kena kerjalah dulu. Kerja dah cukup duit kerja, tinggal dekat anak isteri uang, tak apalah keluar tabligh, tak ada masalah. Tapi bila kamu tidak kerja, itu tidak pernah dibuat dan tidak diajar oleh agama. Betul zaman Nabi, orang miskin tadi dia tak kerja, bukan kerana dia malas kerja. Saya buat satu contoh ya. Ramai orang sering membawa contoh Abu Hurairah. Dia kata Abu Hurairah tak kerja, duduk masjid je. Ya tuan-tuan, Abu Hurairah tak kerja, saya setuju. Tapi dia juga tak kahwin. Kalau dia lapar pun dia lapar seorang dia. Ini kahwin gatal, nak lama. Kerja malas. Mana boleh? Abu Hurairah kahwin, tapi masa dia duduk masjid itu, dia tak kahwin. Jadi bila dia lapar seorang dia lah. Dan dia tidak pernah mengadu laparnya tadi, melainkan dia mengadu dekat Rasulullah. Itu pun simbolik je. Bila batu dah cukup 7 dekat perut dia, dia pergi kat Nabi, dia selok, nak beritahu lapar. Jadi Nabi pun hak batu bubuh juga kat perut, selok ada 8, banyak lagi sama-sama duduk diam je. Senang, tak bising. Tak apa. Maksudnya kalau awak tak nak kerja, okey. Tapi jangan membebankan orang lain. Seorang sendiri tanggung. Tapi bila baginda SAW sudah wafat, Abu Hurairah tak duduk lagi di masjid. Dia dah jadi gubernur, dia kahwin, dia ada rumah. Berarti dia duduk dengan Nabi yang dia tak kerja tu kerana ada satu benda yang mendesak masa itu. Sebab dia tahu dia masuk Islam lewat, Nabi mungkin dah nak wafat, kalau tinggal rugi, dia duduklah. Dan dia tak mahu membebankan orang lain. Jadi berarti Abu Hurairah, dia susahnya tadi tidak menyusahkan orang lain. Tapi apa yang berlaku dalam sebahagian orang yang suka ikut jemaah tabligh tadi, dan saya sebut sekali lagi, tu jemaah tabligh itu tak ada masalah orang, individu. Ini berlaku dekat kampung saya di Kuang. Apa panggil Kak Noriah tu tahu. Dekat rumah saya dulu ada seorang jemaah tabligh itu, dia jual kerupuk lekor. Punya malas tuan-tuan, kalau dia goreng banyak sikit lah untung, ni dia jual kerupuk lekor tu. Satu kerupuk untuk 5 sen. Dia nak dapat bayar kapok RM10, dia kena jual berapa batang. Lepas tu dia nak sara anak dia macam, tapi dia kata rumah dia tuan-tuan kalau hujan 18 tempat bocor. Habis tempat bocor. Jadi kita pun cakap kat dia, pok ni pergilah kerja lain apa. Orang tolong Allah tolong kita. Satu hari tuan-tuan, oleh kerana rumah dia dekat dengan Lombok, dekat Tasik tu.
Dia keluar tabligh, rumah dia tenggelam air. Dan bila rumah dia tenggelam air, anak dia nak hidup mana? Mari rumah ustaz lah, rumah aku kena. Jadi bel-bel lah rumah saya lah. Misteri dah moncong gitu lah. Jadi bila duduk rumah kita tu payah jadi ustaz tak tolong, salah pula, betul kan? Masa tu menyesal jadi ustaz tu tak. Bila dia duduk rumah kita pun tolong. Maka bincang-bincanglah dengan ketua kampung, kolek-kolek duit, minta duit, dapatlah bantuan sikit. Kita orang pun pakak-pakak buat rumah kat dia. Lepas siap rumah, dia balik tabligh. Wah, dia kata tengok orang tolong Allah, Allah tolong dia. Saya rasa nak lempang ni pun rasa. Tak boleh buat gitu tuan-tuan. Tak boleh buat gitu. Kita keluar senang-senang, orang lain kena susah, tak boleh. Tapi kalau awak buat rumah yang baik, okeylah, tak ada masalah. Bukan masalah keluar tu, masalah sikap tu. Jadi orang tasawuf kata, bila kamu diletak oleh Allah dalam suasana yang kamu terpaksa selesaikan dunia tu, selesaikanlah dulu. Selesaikanlah dulu. Jangan duk sibuk dengan ibadat tu. Sebab masa buat dunia tu, itu dah ibadat kamu. Kan? Ibadat keramik, susun fail, buat menek, itulah ibadat keramik. Ibadat ketua teknik, sana, betul kan? Ibadat pengaruh arwah. Balik mana baru semayang? Cuba bayangkan kami Islam pukul 10 semayang, semua bakal semayang. Bila nak cukup ISO nya? Bila nak cukup ISI nya? Mari pejabat menulis dah dulu. Ini semua pakai nak semayang, penuh je surah. Kami Islam tu semua ada surah belakang. Betul. Kami Islam kan semua duduk dekat lekuk. Dia daripada pagi sampai petang. Tak, masa kerja lah. Sebab kerja itu ibadat kita. Tapi bila balik dah kerja, kita ada masa duduk dengan Allah. Duduk dengan Allah. Ini tidak masa kerja, dah lupa Allah. Balik rumah, pergi malam pula, lupa Allah. Oh, tak betul lah tu. Jadi yang betulnya, bagi masa. Ada masa duduk dengan Allah, lupakan benda lain. Ada masa kita kerja, kita buat kerja betul-betul. Maka sebab itu kita lihat Rasulullah SAW sendiri pun, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok di zaman Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Umar itu bila lepas dia sembahyang duha, dia akan tengok di masjid jika ada lagi orang bermalas-malasan. Maksudnya duduk, belunju, duduk tidur, Umar akan pukul orang tu suruh pergi kerja. Sebab pukul 10 atau pukul 9 sampai zuhur tu masa untuk kerja. Pergi kerja. Lepas pukul zuhur datang, mari pula. Dan cuba puan-puan tengok ya, kalau tuan-tuan tak percaya dekat saya, boleh kesahkan dengan kawan di Jabatan Fiqh Usul. Puan-puan tengok ya, zuhur tu masuk apabila matahari tergelincir sikit dah masuk kan. Tapi oleh kerana zaman Nabi itu dia tak ada garaj, dia tak ada tempat orang lalu, maka Nabi tak mahu orang sembahyang masa panas terik. Maka Nabi minta pada Bilal, baridu. Baridu tu maksud wahai Bilal, jangan cepat sangat qomat zuhur, tunggu sampai awan tu menebal. Maksudnya Nabi sanggup melewatkan sembahyang, betul kan? Sembahyang tu kan penting. Tapi Nabi tahu pukul 1 tu orang baru sudah pergi ke ladang. Jadi bila sudah pergi ke ladang nak datang ke masjid, perlulah teduh sikit dan sebagainya. Maka zuhur itu dilewatkan. Jadi kalau tuan-tuan kata, oh tak boleh, kita tak boleh lewat sembahyang ni kerana Allah nombor 1. Tu yang Nabi suruh lewat tu. Tak bisa lewat. Tuan-tuan cakap. Jadi dilewatkan itu bukanlah lewat itu maksudnya zuhur Nabi sembahyang 4 suku. Bukan. Maksudnya kalau kita meeting, ya kita meeting pukul 1.45 tu ada satu agenda lagi, betul tak? Satu agenda lagi, maknanya 1.50 sudah lah meeting. Oh tak boleh, saya nak pergi sembahyang dulu. Ini orang yang melambatkan sembahyang, dia orang yang tidak mau. Hati dulu satu agenda ada lagi kan? Habis satu agenda, 1.50 sudah, tu pergilah sembahyang. Ini tak, 1.50 sudah tu, rempak nasi sampai pukul 3. Macam masalahnya, tuan-tuan. Jadi bila yang laju tu laju sangat. Bila yang lewat tu jamak suri pula zuhur dekat-dekat dengan asar. Assalamualaikum zuhur, asar tu azan. Itu tak betul juga. Jadi dah sebutnya tuan-tuan, dia ada masa begitu. Jadi kalau orang kata sembahyang itu hendaklah didahulukan, jangan tinggalkan dunia, dahulukan solat. Ya betul kataan itu. Tapi tengoklah keadaannya. Kalau kita duduk saja-saja tak ada apa, kita sembahyanglah.
Tapi kalau benda itu mendesak, kita lewatkan sikit. Dan buktinya Nabi pun suruh Bilal tadi lewatkan, ya. Itu perkara yang pertama. Perkara yang kedua, sahabat-sahabat, kita hidup ini, sahabat-sahabat, saya nak sebut begini, ya. Allah Ta'ala ni bila dia lahirkan kita, dia bagi kita ada mata, ada telinga, ada mulut, ada apa. Tapi punya hebat Allah Ta'ala dia buat kita ni, masa kita lahir, mata kita tak berfungsi. Tak percaya, nanti jumpa baby cuba cucuk tangan, dia tak kelip tu kan, sebab dia tak takut, dia tak nampak. Dia tak nampak, dia memang ada mata tapi dia tak nampak. Dia ada telinga, dia tak dengar. Dia begitu. Jadi berlama kelamaan kita mula lihat, kita mula dengar dan sebagainya. Maka dengan itu kita mula dibelit oleh dunia. Dunia pun belitlah kita. Mak kita bubuh nama kita Puteri Syakila. Oh, misalnya dah. Kita pun hebat lah. Lepas tu pergi sekolah, orang pun puji cantik. Kita pun mula mengembang. Lepas tu jadi ketua darjah. Lepas tu bila besar jadi ketua jabatan. Maksudnya dunia tu mula ikat kita. Kita dah jadi macam tu, kan? Kena ikat. Ikat dengan jawatan, ikat dengan glamour, ikat dengan harta, ikat. Jadi Allah Ta'ala punya sayang dekat kita. Bila kita tua, dia buang sikit-sikit. Betul kan? Dia pencenkan kita. Jadi bila pencen, hilanglah glamour dia. Betul kan? Masa ketua jabatan, PAs dia 5 lah. Bila pencen, buat sendiri. Dia buat je, dia buat sikit. Lepas tu masa kita semuda dulu, semua benda kita makan, udang besar, udang kecil. Sekarang tak boleh makan dah gaul. Dia kurangkan sikit, kecil manis, bla bla. Jadi apa Allah Ta'ala buat tu, tuan-tuan, sebenarnya dia nak suruh kita balik to nature, balik asal. Maka kita jangan berumut. Itu proses neutralisasi dia panggil. Mula-mula kita mari kan, najis kita mau sedap lagi. Tapi dah campur belacan, budu, kedah apa benda, jadi busuk. Tapi bila kita dah tua, jadi kita dah tak boleh makan dah benda tu kan. Bila kita dah tak boleh makan, dia seolah-olah mengembalikan kita kepada neutral balik. Jadi bagi kita manusia ni, bila kita dah sampai ke tahap itu, kita jangan lawan. Kita terima je proses. Kita terima. Bila kita terima, maka sebab itu bila sampai masa kita tua, maka bila dunia melintang depan kita, kita tengok dekat dunia tu, kita kata, bagi kat orang lain dah, habis musim dah. Betul kan? Maksudnya dia mari lagi, dia gede. Tak apalah, habis musim dah. So apa-apa, tapi kalau orang tu tekan lagi, dia akan mati terkangkang. Sebab di saat Allah dah cabut dia tu, dia duduk tekan lagi. Tapi kalau dia lepas, dia akan pergi dalam mulia. Orang respect dia. Cuba bayangkan, kita ada jawatan. Kemudian bila kita dah pencet, dengan sebab kita punya kesihatan, ada start baru nak confirm. Post ada satu je, kita dah tak nak berhenti. Start baru tu kata, apalah orang tua, mari lewat balik cepat, aku nak confirm pun tak boleh. Betul kan? Kita bodoh je lah. Bagi kat dia pula sebab dia baru nak bina rumah tangga, baru nak buat loan rumah, baru nak beli kereta. Kita dah ada mesti lama. Dia panggil orang kaya satu masa dahulu. Dia panggil kaya lama dah. Cukup lah. Jadi nak sebutnya, hidup ni perempuan, apa yang perlu kita buat? Follow system. Masa kita naik, dia naik lah. Lepas tu dah sampai ke muncak, kita dah mula menurut. Kita terima je lah, kita dah sampai musim menurut. Saya tak tahu, saya baru 41, banyak benda dah tak boleh makan dah. Jadi faham lah, maksudnya dah masuk ketua dah tu. Nasi kena pakai hal lembek-lembek je, dah gigi tak ada. Jadi dia mula begitu. Lepas tu dah mula tempah gigi palsu, sedar kena letak ubat supaya tak cabut. Kalau malam buang gigi kat, dia jadi apa? Lari alignment. Betul kan? Tu tak tengok kawan-kawan yang lebih senior dari saya nak pakai ketam je, erik kaki naik tangga. Dia panggil proses tadi. Jadi bila kita dah mula menurun begitu, dulu saya tengok Pak Alim, betul kan? Saya tengok Pak Alim. Jadi bila dia orang tu dah pergi, musim kita pula follow. Jadi musim anak-anak murid hak selek-selai pula naik, tengah tunjuk hebat. Ya, itu dah musim dia pula. Kita dah habis dah musim. Tapi kalau kita tak sedar diri, kita nak pergi kacau dia juga. Jadi kita rugilah. Dia ada musim. Masa kita tinggi dulu, kita
buat. Dan kita turun lah. Kita bagi kat orang. Sebab hidup ni kan diputar begitu. Dia putar. Jadi dalam orang duk putar tu, tuan-tuan nak lawan. Maka kadang-kadang tuan-tuan pernah naik tak eskalator yang turun daripada Tesco tu, untuk turun kita naik. Ada anak cik saya adalah ngaji otolo tu, dia boleh. Sebab dia kuat lagi kan. Boleh sampai. Saya buat juga tak sampai. Kita lari gitu. Akhirnya Cina yang kat tangga Tesco Mutiara tu, dia tengok kat saya macam tu. Tolong lah kan. Sebab dia turun, kita nak naik apa ni. Jadi itulah apa yang kita belajar hari ni, bahawa Allah buat kita lemah. Dalam kelemahan itu, dia interaksi dengan kita dalam situasi yang adil. Jadi oleh kerana dia suruh kita jadi hamba dia, dan dalam waktu yang sama juga dia suruh kita berbakti pada dunia, maka dia bagi ruang 24 jam. Jadi 24 jam itu supaya adil dengan kita, dia minta dengan kita 1 jam setengah satu hari untuk duduk dengan dia. Baki lagi 22 jam setengah dia suruh kita fikir untuk memakmurkan bumi. Jadi dalam 22 jam setengah yang kamu duduk untuk memakmurkan bumi, buatlah sebaik mungkin untuk membina tamadun. Tapi dalam sejam setengah kamu duduk dengan aku tu, jangan dihegit lagi yang tu lupakanlah sekejap. Bukan payah pun. Jadi Allah SWT lagi sayang dekat kita, dia letak pada checkpoint sahaja. Pagi, bangun pagi tu sembah dia 2 rakaat, sikit-sikit wirid, subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar, subhanallah, ya kursi sikit. Saya ikutlah. Pasal dulu nak pakai make up, nak bicu eyeshadow lah. Tunggu pula tengah hari pula. Pergi lagi 20 minit. Subhanallah. Lepas tu buat lagi kerja asar, semayang pula. Jadi tuan-tuan, seorang Muslim kalau dia ikut rutin tu, masa dia duduk dengan Allah, masa dia duduk dengan manusia, dia jadi manusia yang baik, maka dia akhirnya dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu lebih kurang bicara kita pagi ini. Hikmah kita yang kedua, kata Tuan Syekh, iradatuka tajrida ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab minasyahwatil khafiyah. Keinginan kamu untuk beribadat, sedangkan Allah meletakkan kamu dalam kesibukan kerja, keinginan itu dianggap sebagai syahwat. Maksudnya dia suruh kita kerja. Masa sampai masa ibadat, kita ibadat. Keinginan kamu untuk bekerja, sedangkan Allah Ta'ala suruh kamu beribadat, dia adalah suatu ketololan yang betul. Maksudnya masa dia suruh kita ibadat, lupakanlah kerja. Masa dia suruh kita kerja, jangan sibuk kononnya nak beribadat dan sebagainya. Maka oleh kerana itu, bila pergi ke masjid, sebaik-baik jangan bawa telefon. Ingat. Dan orang yang baik sendiri pun, kalau kita orang yang belajar agama, kita takkan telefon orang antara pukul 7 sampai pukul 9. Kita tahu orang tu dia makan ke, dia solat ke apa. Lepas pukul 9 kita mungkin telefon. Kalau kita telefon masa tu, telefon 15 kali. Lepas tu pukul 9 pula telefon. Kenapa kau angkat 15 kali nak aku telefon? Kan? Orang tu pun kata, mu tak pergi dengan kuliah. Mu tak semayang maghrib. Kan maju betul kan? Jadi pukul 7 sampai pukul 9 kita jangan kacau lah. Pukul 9 boleh. Dah pukul 10.30 jangan kacau pula, sebab dia masuk episod lain pula. Betul kan? Lepas tu pukul 1 sampai pukul 2 biasanya kita tak telefon orang. Sebab kita tahu masa tu orang makan, orang nak ibadat. Jadi benda-benda macam tu tuan-tuan, itu dia panggil lambat ketamadunan orang. Kita tahu masa tu orang khusus untuk dia dengan Tuhan, dia dengan diri dia dan Allah. Ya. Tapi masa lain okeylah kita telefon. Jadi itu saja apa yang dapat saya bincang dengan sahabat-sahabat pagi ini. Kita jumpa lagi bulan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.